Nisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa khatamil mursalin. Nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina. Muhammad ibn Abdillahil hadil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini, kita berada pada 12 Ramadan. Kita semua dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bersama lagi pada pengisian 62 amalan pembuka pintu-pintu syurga yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam syurganya, memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, kita akan sambung beberapa amal-amal lain yang terkandung di dalam 62 amalan pembuka pintu syurga. Nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan iaitu amalan daripada nombor 51 sehinggalah kepada amalan nombor 6 sampai amalan nombor 60. Pagi ini kita akan menyambung amalan nombor kita akan masuk kepada amalan nombor 53. Amalan nombor 51 dengan amalan nombor 52 sebenarnya kita dah belajar pada 2 minggu yang lepas. Kalau sesiapa yang masih ingat, pada 27 Sya'ban, iaitu pada 10 hari bulan 4 yang lalu, pada 27 Sya'ban, kita telah sampai kepada amalan nombor 52. Siapa yang ada buku, dia buat catatan. Sebenarnya dah sampai kepada amalan nombor 52. Pada 5 Ramadan, iaitu pada minggu lepas, kita cuti, kita tak buat, kita tidak menyambung sesi pembelajaran kita. Okey, dan kita sambung semula pada hari ini iaitu pada 12 Ramadan. Jadi saya mengingat semula bahawa kita dah belajar amalan nombor 51 dan 52. Jadi pada pagi ini kita sambung amalan nombor 53. Dah tak banyak dah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekali lagi kuliah kita akan tamatkan buku 62 amalan. Sebab itu Ramadan ni kita teruskan juga kita belajar. Sebab selepas habis Ramadan, kita akan fokus kepada kitab yang lain, kepada pembelajaran yang lain. Baik, kita lanjutkan dengan amalan nombor 53. Amalan nombor 53 ini, bagi sesiapa yang mempunyai buku, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk pada muka surat nombor 117. Muka surat 117. Amalan nombor 53. Amalan nombor 53 ini dicatat oleh penulis kitab ini. Dia tulis dekat situ adalah orang yang lemah. Kalau tajuk dalam buku, dia tulis orang yang lemah dan direndahkan oleh orang lain. Lepas tu orang fakir dan orang yang miskin. Tapi dalam nota, saya tukar kepada ayat orang yang merendahkan diri. Sebenarnya sama saja. Okey, sebenarnya sama saja. Nanti kita baca hadis dia,
untuk kita mendapatkan jawapan. So amal 53 ni adalah amalan bagi manusia yang dia manusia ketika mana hidup di dunia, orang tak pandang pun mereka ni. Mereka tidak ada nama. Mereka orang yang nampak dia orang yang biasa-biasa saja. Sama ada dari sudut penampilan diri dia, okey, dan juga dari sudut rezeki yang Allah beri kepadanya. Ini amalan nombor 53. Amalan nombor 53 ini, dalam buku ini ada 3 hadis yang ada 4 hadis sebenarnya yang dikongsikan oleh penulis kitab ini. Tapi kita akan belajar 2 hadis sahaja daripada 4 hadis itu. 2 hadis itu ada di dalam nota. Okey, kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama, kalau di dalam buku, ia terletak pada muka surat 117. Hadis yang pertama ini, dia datang daripada Harithah bin Wahbin radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah?" Maukah kamu aku beritahu tentang orang yang akan menjadi penghuni syurga? Okay, ini adalah persoalan yang berbentuk untuk menarik perhatian para sahabat. Maka Nabi bertanya kepada mereka, kalian semua ni nak tahu tak siapa yang akan bakal menjadi ahli syurga? Kemudian Nabi SAW menyebutkan ciri yang pertama. Nabi kata, kullu dha'ifin mutadha'ifin. Nabi mengatakan, orang itu yang jadi penghuni syurga itu, kata Nabi SAW, ialah setiap orang yang lemah lagi direndahkan oleh orang lain. Orang yang lemah lagi direndahkan oleh orang lain. Nanti kita ulas apa makna lemah lagi direndahkan oleh orang lain. Kemudian Nabi mengatakan orang ni, dia lemah. Lepas tu orang-orang yang ada masa hidup dia merendah-rendahkan dia. Kan, orang tak pandang pun dia. Orang merendah-rendahkan dia. Yang mana orang ini, kata Nabi SAW, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Nabi SAW mengatakan, seandainya dia ni kalau bersumpah atas nama Allah, nescaya sumpahnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama hadis, maknanya dia ni walaupun manusia tak pandang dia, manusia rendahkan dia, tetapi kalau dia di sisi Allah tu, kalau dia berdoa, dia minta pada Allah, Allah akan kabulkan doa dia. Tetapi manusia tak pandang dia, dia tidak ada nama, dia adalah orang yang lemah. Okey. Kita pergi kepada huraian hadis. Okey, dalam nota saya tidak membawa huraian hadis dia. Tetapi kalau siapa ada buku, dia rujuk muka surat 118. Tapi tak apa, saya bacakan, saya sebutkan ulasan ulama hadis tentang makna siapa tu yang dhaif tadi, yang lemah lagi direndahkan itu. Baik. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, okey, muka surat 118, siapa ada buku, orang yang lemah di sini adalah orang yang lemah kerana sifat tawadhu'nya. Sifat tawadhu'nya. Maknanya orang yang merendah diri. Ada orang, dia merendah diri. Dia tak mau menonjolkan diri dia. Maka apabila dia tidak tonjolkan diri dia, maka orang tak nampak kelebihan dia. Kan, orang tak nampak orang tak nampak kebaikan dia. Dia seorang yang biasa-biasa saja. Walaupun dia ada banyak ilmu ke, walaupun dia ada banyak harta ke,
tetapi dia seorang yang merendah diri dia, kan. Jadi orang tak pandanglah dia, kan. Dia orang biasa-biasa saja dan dia ni juga direndahkan dirinya oleh orang lain, maknanya orang tak pandang dia. Orang nampak dia seperti, dia ni tak siapa-siapa entah dia ni. Tetapi dia ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mulia. Sebab tu Nabi kata kalau dia doa pada Allah, Allah Taala akan kabulkan doa dia. Okey, ini menunjukkan bahawa salah satu amal yang boleh membawa kita menjadi penghuni syurga adalah bagi orang yang tawadu', orang yang merendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi menyebutkan lawan dia. Nabi kata, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Lepas tu kamu nak tahu pula tak siapa orang yang akan menjadi penghuni syurga, penghuni neraka? Aku nak khabarkan kepada kamu ini. Maka Nabi mengatakan, kullu utullin jawadhin mustakbirin. Nabi kata orang yang akan jadi penghuni neraka tu pula ialah orang yang utullin. Utullin di sini adalah orang yang kasar, orang yang bengis. Jawadhin mustakbirin adalah merujuk kepada orang yang sombong dan bongkak. Nampak sombongnya, nampak bongkaknya, cara dia berjalan, cara dia bercakap, dia sombong. Maksudnya, yang menjadi penghuni syurga adalah orang yang merendah diri. Orang yang menjadi penghuni neraka adalah orang yang membangga-bangga diri dia. Dia menunjuk. Jadi apabila orang yang menunjuk-nunjuk ni, yang menampak-nampakkan diri dia ni, dia akan dipandanglah oleh orang lain. Oh, dia tu hebat kan? Oh, dia tu sekian-sekian kan? Tapi sebenarnya ada orang yang lebih hebat pada dia, yang lebih baik pada dia, tapi orang itu merendah dirinya. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu adalah amalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua. Okey, sebab itu kita dalam agama ni Allah melihat kepada batinnya. Allah melihat kepada rohani, Allah melihat kepada hatinya. Sebab tu Allah Taala tidak melihat kepada rupa paras. Allah tidak melihat kepada harta dia, kepada zahirnya. Tetapi Allah melihat kepada kemuliaan hatinya. Sebab kalaulah nilai kemuliaan seorang itu pada zahirnya, pada hartanya, maka tidak adillah kepada orang-orang yang tidak ada harta, orang-orang yang tidaklah dipandang rupanya. Tetapi Islam ini memandang kepada batinnya. Baik, kita lanjutkan dengan hadis yang kedua. Hadis kedua ni pada muka surat nombor 119 bagi siapa yang ada buku. Hadis kedua ini adalah hadis untuk kategori orang yang kedua dan yang ketiga. Berdasarkan kepada tajuk tadi. Baik. Hadis yang kedua ini datangnya daripada Usamah radhiyallahu anhu. Yang mana Usamah ni dia mengatakan Nabi SAW bersabda. Hadis ini dia diangkat. Hadis ini hadis yang sahih, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda. Nabi kata, qumtu ala babil jannah. Aku berdiri di depan pintu syurga. Nabi kata, aku berdiri di depan pintu syurga. Fakana ammata man dakhalahal masakin. Nabi kata, masa aku berdiri dekat depan pintu syurga tu, aku melihat kebanyakan orang yang memasuki syurga itu adalah al-masakin, adalah orang-orang yang miskin. Lepas tu dia ada hadis lain, tapi kita terus pergi kepada tajuk. Nabi mengatakan, wa qumtu ala babin nar. Manakala aku berdiri juga lihat di depan pintu neraka itu, kata Nabi, fa idza ammatu man dakhalahan nisa. Ternyata aku melihat kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Baik, kita lihat apa ulasan hadis ini. Okey.
Hadis ini, yang ketiga, hadis kedua ni, kita jumpa secara jelas yang masuk syurga itu adalah orang yang miskin. Miskin, kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, untuk faham hadis ini, kita kena faham dia baik-baik. Jangan kita salah memahami hadis ini sehingga menyebabkan kita pula nak jadi miskin. Kita pula nak kita yang ada harta ni, kita nak jual semua harta kita biar kita jatuh miskin. Okey, jangan salah faham. Hadis ni memang jelas menunjukkan orang miskin ini memang orang yang berpeluang besar untuk dia masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana orang miskin ini dia diuji oleh Allah dengan kesusahan. Orang kaya pun diuji oleh Allah dengan kesenangan. Okay. Tetapi berbanding orang miskin dengan orang yang kaya ni, orang miskin dia tidak ada pilihan. Dia kena sabar je lah. Dia tak ada nak buat apa-apa. Tapi kalau orang yang kaya, dia diuji dengan kesyukuran. Untuk menjadi orang syukur, tidak semudah nak menjadi orang yang sabar menghadapi kesusahan. Sebab tu banyak yang Quran kata, kebanyakan hamba-hamba Allah ini, dia tidak bersyukur. Maknanya kalau kita nak cari orang kaya yang bersyukur, nak mencari orang miskin yang bersabar, susah nak cari orang kaya yang bersyukur, yang menunaikan kewajipan dia dengan kekayaan yang dia ada. Tetapi orang miskin, dia tidak ada pilihan. Kan dia sabar je lah. Dan orang miskin, kenapa dia menjadi kebanyakan penghuni syurga? Kerana orang miskin nanti apabila Allah hisap, Allah menghisap amal-amal dia, ketika mana sampai kepada bab harta, dia tidak diaudit oleh Allah banyak seperti mana orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya, Allah akan tanya, harta tu dapat macam mana? Maksudnya orang yang ada harta banyak, dia ditanya dari sudut halal dan haram dia. Lepas tu yang kedua, dia juga akan ditanya tentang kewajipan harta yang dia ada tu. Dah keluarkan zakat ke belum? Dah tolong orang miskin ke belum? Dia ada banyak kewajipan. Berbanding dengan orang miskin. Orang miskin, maka dari sudut hartanya, dia tak ada harta. So maknanya untuk penghisapan dia lebih mudah dan dia lebih cepat daripada orang yang kaya. Bukan menunjukkan hadis ini orang yang kaya ini dia tidak mulia. Tak. Ramai di kalangan para sahabat yang kaya dia masuk syurga. Maknanya mengingatkanlah kepada orang yang kaya supaya apa? Supaya hati-hati dengan harta yang ada tu. Ialah apabila kaya mungkin dia menjadi seorang yang lupa diri. Mungkin dia menjadi seorang yang sombong, menjadi seorang yang bongkak, jatuh kepada bakhil. Tapi kita tidak mengatakan kesemuanya macam tu. Ini untuk mencerahkan, menjelaskan tentang kenapa orang miskin itu, kata Nabi nampak depan pintu syurga, yang ramai masuknya adalah orang-orang yang miskin. Dan kita tengok hadis tadi, apabila Nabi berada di pintu neraka, Nabi nampak orang perempuan. Sebab apa orang perempuan? Pertama, kita kena faham. Orang perempuan ini kebanyakannya masuk neraka bukanlah Nabi nak merendahkan darjat orang perempuan. Tidak. Kalau kita baca hadis yang lain, sebenarnya memang orang perempuan ini akhir zaman dia lebih ramai daripada orang lelaki. Dia memang akan lebih ramai daripada orang lelaki. Maknanya orang lelaki pun masuk neraka juga, orang perempuan pun ada yang masuk neraka. Tetapi disebabkan nisbahnya perempuan itu lebih banyak daripada orang lelaki akhir zaman, 1:50 pun Nabi kata, maka sudah pastilah perempuan itu lebih banyak. Okay, lepas tu kalau kita pernah baca hadis yang lain tentang perempuan yang ramai masuk neraka ini, dia dikaitkan juga dengan sifat kurangnya rasa bersyukur itu. Ada juga hadis tu menyebutkan sebegitu. Jadi hati-hati supaya kita semua dijauhkan oleh Allah daripada api neraka. Baik.
Ada satu lagi hadis sebenarnya dalam bab yang ke-53 ni. Tapi saya tak bawa hadis tu, tapi dalam buku ada. Pada muka surat nombor 120, hadis ketiga tu dia sebut tentang Nabi kata ittala'tu fil jannah, aku melihat ke dalam syurga, kata Nabi. Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara, dan aku lihat penghuni kebanyakannya adalah orang-orang yang fakir. Seperti mana yang telah saya sebut pada hadis yang kedua. Baik, kita terus pergi kepada hadis yang berikutnya, amalan berikutnya yang ke-54. Jadi moga-moga amal 53 ini faham ya. Amal 53 ni faham. Baik, kita terus kepada amal yang ke-54. Amal 54 ini sebenarnya dia ada tiga. Ada tiga amal. Tapi digabungkan jadi satu sebab hadis yang kita akan rujuk nanti dia sebut tiga amal ni dalam satu hadis. Apa dia amal itu? Bersih daripada memiliki sifat sombong. Kemudian dia bersih daripada mempunyai sifat khianat kepada amanah. Khususnya dalam bab harta. Dan yang ketiga, dia ini bersih daripada memiliki hutang. Amalan nombor 54 ini berdasarkan satu hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa yang mati ataupun sesiapa yang meninggal, wa huwa bari'un minal kibri, sedangkan dia ini bersih daripada memiliki sifat sombong, wal ghululi, dan dia bersih daripada mencuri harta rampasan perang." Maksudnya dia tidak khianat dari sudut ambil harta rampasan perang. Maknanya kalau dulu harta rampasan perang menjadi harta kerajaan. Maksudnya kalau zaman kita, dia bersih daripada mengambil harta orang awam, ambil harta kerajaan, ambil harta yang bukan dia punya. Tambah-tambah lagi kalau dia adalah harta rakyat, harta kerajaan. Yang besar. Sebab harta rampasan perang ni, harta tu adalah harta Allah dan Rasul. Maka hanya Allah dan Rasul saja yang boleh membahagikan. Tapi kalau ada orang ambil siap-siap, dia ambil lebih, takkan dia tak layak nak ambil, maka dia ini tidak layak untuk menjadi ahli syurga. Sebab tu Nabi kata, siapa yang dia bersih daripada mencuri harta rampasan perang. Sebab tu kita kata bersih daripada sifat khianat tadi. Wadain, dan dia bebas daripada hutang. Dakhalal jannata, maka ia akan masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi dan hadis-hadis yang lain. Okay, jelas? Faham ya tentang hadis ini? Perkataan ghulul dalam hadis yang kita nukilkan ini, maknanya adalah mengambil harta rampasan perang sebelum ia dibahagikan. Bahaya tuan-tuan ya, bab harta ni, khususnya bab harta yang bukan milik kalau kita ambil harta individu pun dah tak boleh kan? Apatah lagi kalau harta itu adalah harta rakyat. Harta yang diuruskan oleh kerajaan. Sebab tu tak senang-senang kita boleh ambil. Sebab tu jangan senang-senang ambil tanah kerajaan, buat tanam pokok durian, contoh. Jangan. Kalau bukan ia milik, kalau kita nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bukan milik kita, jangan. Kalau kita mati dalam keadaan kita bebas daripada hutang, kita bebas daripada memiliki sifat sombong. Sifat sombong ni maknanya dia bebas daripada maksudnya dia seorang yang boleh menerima kebenaran, dia seorang yang tidak merendah-rendahkan orang lain. Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Moga-moga kita semua dimasukkan oleh Allah dengan amalan yang ke-54. Kalau nak pergi amalan 53, kita bukan orang miskin. Betul kan? Mungkin kita tak berpeluang amalan nombor 53. Tapi kita berpeluang mendapat amalan ke-54. Moga-moga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Baik, kita terus kepada amalan nombor 55. Amalan nombor 55 adalah bersifat al-haya, iaitu bersifat malu.
Malu macam mana? Malu-malu kucing ke? Sifat malu ni adakah malu nak jalan sorang-sorang ataupun malu yang macam mana sebenarnya bersifat malu ni? Baik. Muka surat 121 bagi sesiapa yang mempunyai buku boleh temui amalan nombor 55 ini bersifat malu. Baik. Ada dua hadis yang dinukilkan oleh penulis kitab ini dalam buku muka surat 121 dan 122. Kita lihat dulu. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama, Nabi SAW menyebutkan bahawa al-haya'u minal imani. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Maknanya orang yang ada sifat malu, malu itu sendiri sebenarnya ia adalah daripada cabang-cabang iman. Sebab tu kalau orang itu beriman, dia salah satu ciri orang tu beriman, dia ada sifat malu. Sifat malu tu maksudnya apa? Para ulama hadis mereka mengulas bahawasanya sifat malu di sini adalah malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Kepada yang kita patut malu sebenarnya adalah kepada Allah. Lepas tu malu juga kepada manusia. Tahu tak kalau kita malu tak kalau manusia lain tahu kita tak puasa? Malu ataupun tidak? Malu kan? Malu kita kalau orang tahu kita ini orang yang seorang yang seorang yang bakhil. Malu tak? Malu kita. Kita malu kalau orang tahu rupa-rupanya kita ni kan depan je baik, belakangnya mulutnya ya Allah kan. Kita malu. Malu tu sebenarnya akan menyebabkan kita tak nak buat benda yang buruk. Kan kita tak nak buat maksiat. Sebab apa? Sebab nanti malulah kalau orang tahu. Malulah. Malu dekat situ dengan manusia. Tetapi malu yang dituntut lagi di dalam agama adalah malu kita dengan Allah. Sebab kalau manusia tak tahu pun, tapi Allah tahu. Kalau manusia tak nampak sekalipun, tetapi Allah nampak. Sebab tu iman yang besar adalah iman yang dia walaupun dia duduk sorang-sorang, dia tetap taat pada Allah. Kenapa? Kerana dia rasa malu. Malu dia nak buat maksiat. Sedangkan Allah dah beri dia banyak nikmat. Allah dah beri banyak rahmat dah. Tapi dia tetap nak buat juga maksiat. Tetap nak langgar perintah Allah. Tetap nak tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Jadi itulah sebenarnya yang merujuk kepada sifat malu. Jadi apabila orang ada sifat malu itu, menyebabkan dia akan jauhkan diri dia daripada buat perbuatan maksiat, kan? Maka ia memiliki sifat iman. Sebab tu Nabi sebut minal iman. Jadi apabila dia sudah memiliki sifat iman, dia ada iman itu, maka iman itulah kata Nabi fil jannah. Maka iman itulah tempatnya di syurga. Tempatnya di syurga di sini maksudnya apa? Maksudnya daripada iman tadilah laluan dia yang membawa dia kepada syurga. Sebab apa? Sebab iman itu, kita fahamkan iman. Tapi iman ini salah satu cirinya dia mempunyai sifat malu. Jadi Nabi kata malu ini adalah sebahagian daripada iman. Maknanya dalam banyak-banyak tanda orang beriman dia mempunyai sifat malu. Jadi apabila dia malu nak buat maksiat, malu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah nampak dia, Allah dengar dia, Allah melihat dia, macam-macam nikmat yang Allah beri kepada dia, maka dia malu. Dia malu dengan Allah. Malasnya lah aku ni nak solat. Kan? Tapi kalau bak rezeki, Masya Allah, tamaknya kan. Kalau makan tu, ya Allah, banyaknya makanan dia. Tapi dia malu, tetapi dia malas nak buat ibadat. Kan? Lambat je nak buat perkara-perkara kebaikan. Nak hulu-hulu harta ni, ya Allah, kedekutnya lah. Sedangkan Allah tak nak beri dia banyak dah. Jadi apabila dia sifat malu itu, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi apabila dia ada jadi orang yang lebih baik, dia menjadi seorang yang baik, maka itulah ciri orang iman. Maka apabila iman itu ada, maka iman itulah bawa dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya, kata Nabi, wal badza'u minal jafa. Sedangkan perbuatan keji ini daripada sikap yang buruk.
daripada sifat yang buruk, wal jafa'u finnar. Manakala sifat yang buruk itu tempatnya adalah di dalam neraka. Orang yang tak malu ni kan kadang-kadang dia tak jaga kata-kata kasar, bengis. Biarlah orang cakap apa pada Allah. Lepas tu kadang-kadang kita malu kan. Nak menjerit, kadang-kadang nak buat benda-benda tak senonoh ni kan. Jadi perbuatan-perbuatan macam tu dia termasuk di dalam jafa'. Di dalam jafa' ini kalau kita baca dalam buku dia ada ulas pada buku 121 tu, maksudnya yang terusir, yang berpaling, yang memutuskan hubungan dan meninggalkan kebajikan. Maknanya orang yang memiliki sifat-sifat yang buruk lah, maka sifat buruk itu layak berada di neraka. Mana sifat buruk itu yang membawa dia kepada neraka. Jadi, okey, jelas dekat situ tentang hadis yang pertama. Okey, untuk faham lagi tentang wal badza'u minal jafa, yang dikatakan perkataan keji, perkataan yang ucapan keji kan. Dia kadang-kadang betul. Kalau orang tak malu ni, dia menjerit-jerit. Dia tak malu, dia ucap benda-benda kotor. Sedangkan kita, malunya nak cakap benda yang kotor. Malunya nak cakap benda yang lucah. Malunya nak cakap. Tapi ada orang dia, biarlah orang nak kata aku mulut laser macam sekalipun. Jangan. Jangan macam tu. Sebab itu adalah perbuatan yang buruk. Apabila dia perbuatan keji, dia akan menyakitkan hati orang, menyebabkan pergaduhan, kan? Kerana mulut kan? Sebab tu kalau kita nak faham hadis ni lagi, kenapa boleh buat masuk dalam neraka? Kalau kita baca pada hadis yang kedua, Nabi SAW menyebutkan, Nabi mengatakan bahawa dalam sabda Nabi SAW, hal yakubun natha finnari illa hafaidu alsinatihim. Apakah yang mencampakkan manusia ke neraka selain kerana ucapan lidah-lidah mereka? Sebab tu jaga-jaga. Sebab tu dalam puasa ini dituntut oleh Allah supaya menahan mulut. Menahan anggota badan. Sebab mulut pun kena puasa. Anggota badan pun kena puasa. Khususnya dalam perkataan-perkataan yang kotor. Bahaya ya. Jadi kalau kita tengok pada hadis kedua dan ketiga, hadis pertama ni, maknanya rupanya ada orang pergi neraka disebabkan mulut dia. Disebabkan perkataan keji dia. Jangan tuan-tuan. Kalau kita cakap ni perkataan, ya Allah, berat ya perkataan ni, boleh menyakitkan hati orang, boleh bergaduh, boleh putus silaturahim. Jadi kalau perbuatan-perbuatan keji, perkataan keji ni, dia adalah perbuatan yang buruk, boleh bawa kepada neraka Allah. Tapi ada orang, dia malu nak cakap kotor. Dia malu nak cakap kasar. Dia malu kan? Moga-moga malu itu dia menyebabkan dia takut nak buat maksiat. Dia malu nak aibkan orang. Sebab apa? Sebab kenapa aku nak cerita aib orang? Sedangkan aku sendiri pun banyak aib. Kenapa aku nak rendah-rendahkan orang? Aku pun hina di sisi Allah. Aku banyak dosa, nampak tak? Jadi sifat malu tu dia banyak bawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu daripada iman. Jadi moga-moga kita semua mempunyai sifat malu itu. Jadi kita terus kepada amal 56. Mudah saja. Kita belajar sikit je lagi. Okay, kita belajar pada amal 56. Okey, amalan 56 ni adalah amalan yang ini kita dapat banyak peluang ni bulan Ramadan ni. Dapat banyak peluang Ramadan ni. Kalau kita pergi bazar Ramadan, kan? Kita pergi beli lauk, kita nak beli barang-barang dapur, kan? Kita boleh dapat peluang amal 56 ni. Macam mana? Okey, amalan 56 ni adalah amalan perbuatan dia mudah ketika dia menjual, ataupun dia mudah ketika dia membeli, ataupun dia seorang yang tolerance dalam bab dia mengutip hutang ataupun dalam dia membayar hutang. Masya Allah. Siapa yang berniaga, kan, online ke, berniaga terbuka ke, sangat berpeluang masuk syurga rupa-rupanya. Kita yang membeli ni, pembeli ni pun berpeluang masuk syurga. Kita yang berhutang ni pun berpeluang masuk syurga. Kita yang menagih hutang itu pun berpeluang masuk syurga. Iya. Allah Ta'ala penuh rahmat dia. Dia bagi peluang rupanya. Orang berhutang pun boleh masuk syurga. Boleh. Tapi, kenalah orang yang mudah bayar hutang. Okay. Ada hadis yang dinukilkan oleh penulis ini. Ada 3 hadis di dalam buku. Muka surat nombor 122 sampai 124. Tapi kita tengok dulu hadis yang pertama. Okey, hadis yang pertama sabda Nabi SAW. Hadis pertama ni sebenarnya datangnya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia kata,
Nabi SAW bersabda, Adkhalallahu azza wa jalla al-jannata. Allahu azza wa jalla akan memasukkan ke dalam syurga bagi sesiapa. Sesiapa tu apa? Rajulan, seorang lelaki. Kana sahlan. Sahlan ni maknanya orang yang senang. Orang yang seorang yang mudah. Mushtariyan, ketika dia membeli. Wa bai'an, ketika dia menjual. Wa qadiyan, ketika dia membayar hutang. Wa muqtadiyan, ketika dia menagih hutang. Mushtariyan dekat situ, pembelilah. Kita mudah je beli. Mudah dalam dia membeli. Berapa harga dia pakcik? RM10. Nak pakcik. Tentu. Ini kadang ya Allah makan. Tawar lagi pakcik. Tawar lagi pakcik. Tawar lagi. Tak diskaun ke? Tak diskaun ke? Siapa boleh jadi bergaduh pula? Ya, kita kalau boleh naklah diskaun tu. Betul tak? Dengan keadaan kita COVID-19 sebagainya. Tetapi jangan sampai macam jangan sampai macam payah. Jadi kalau tambah lagi kalau kita membeli tu kepada penjual tu Muslim, maka jangan duk berkira sangat 10 sen, 5 sen kan. Jangan. Tambah lagi yang kita membeli kepada orang Islam, wajib kita membantu orang Islam. Jadi kemudian berapa pak cik? Harga dia harga dia lebih sikit 10 sen daripada kedai yang satu lagi. Contohnya kan, tambah lagi kedai bukan Islam kan. Kita mudah. Okeylah pak cik, saya belilah. Berapa? Mudah dia dalam dia membeli. Begitu juga mudah dia dalam menjual. Boleh ambil hadis ni bagi dekat penjual tu. Tak nak bagi diskaun, tak nak syurga ke? Masya Allah. Penjual tu rupanya dia pun belajar hadis ni juga. Dia kata, jadi sama-samalah. Mudah dalam membeli, mudah dalam menjual. Kemudian tambah-tambah lagi kalau kita bagi lebih kan. Tak apalah pakcik, lebih ni baki ni tak payahlah ambil. Tak payah. Itu lagi baik. Ya, syukur penjual tu. Tambah lagi sekarang kan, yang berniaga-meniaga ni pula kadang-kadang dulu susah nak berniaga dengan COVID kan dan sebagainya kan. Moga-moga kita mudah dalam membeli. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk kita masuk syurga. Begitu juga ketika mana kita ini qadiyan. Qadiyan ni maksudnya orang yang melunas hutang. Kita mudahkan dalam membayar hutang. Jangan sampai orang cari kita. Jangan sampai bank telefon kita. Kan? Asyik telefon je kita. Jadi kesian dekat orang yang kerja di bank. Kadang-kadang sampai orang tu kena maki pun ada. Jangan. Orang tu kerja. Dia tahu tarikh berapa nak bayar. Jangan macam tu. Kalau boleh, kita orang yang mudah dalam bayar hutang. Dah tahu tarikh kena bayar bila, kita bayar. Kalau kita tak mampu nak bayar dalam keadaan sekarang ni tuan-tuan puan, kita bincanglah dengan pihak bank, pihak dengan orang berhutang. Siapa-siapa pun tak pentingnya bank. Kita kata, minta maaf, saya janji dulu saya nak bayar setiap 25 hari bulan. Tapi dengan kerja yang tak ada sekarang, dengan susah sekarang, boleh tak kalau saya nak lewatkan sikit. Minta, bank bagi sebenarnya. Jadi kalau kita pandai, kita ambil peluang masuk syurga ni. Ambil peluang masuk syurga dengan kita mudah nak bayar hutang. Okay, tak perlu lari-lari. Kita bayar, cakap terus terang, bagi tahu moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga dan juga kepada pengutip hutang tu. Jadi kalau bank pun faham hadis ni kan. So, dapat juga. Ataupun kita orang berhutang dengan kita. Kita kata tak apalah. Kau bayarlah ikut apa-apa yang mampu. Janji kau bayar. Kan? Kau bayarlah je lah. Berapa kau mampu, kau bayar. Kita ada sifat macam tu sebenarnya. Kita berpeluang sebenarnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada hadis yang lain. Hadis nombor 2 pada muka surat nombor 123, Nabi SAW menyebutkan bahawa dakhala rajulul jannah, seorang lelaki akan masuk ke dalam syurga bisamahatihi, dengan sifat toleran dia, dengan sifat tolak ansur dia, qadiyan, dalam dia melunas hutang dan juga dalam dia mengutip hutang. Hadis riwayat Ahmad. Hadis pertama tadi adalah hadis riwayat Ahmad. Dan hadis yang kita baca 200 ini adalah hadis kedua ini adalah hadis riwayat Ahmad juga. Faham ya tuan-tuan dan puan ya?
Berpeluang tau. Saya pun berhutang juga dengan bank. Ada orang berhutang juga. Maka ambil peluang itu untuk kita masuk ke dalam syurga Allah. Rupa-rupanya berhutang ni berpeluang masuk syurga. Masya Allah. Jadilah seorang yang mudah dalam membayar. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga pada amal yang ke-56. Mungkin kita tak ada amal yang lain yang banyak yang melayakkan kita ke syurga, tapi janganlah sampai terlepas peluang dapat pada amal nombor 56. Sebab kita pasti membeli, betul tak? Maknanya kita jadi pembeli. Ambil peluang itu dengan sebaik yang mungkin. Baik, kita terus kepada amal nombor 57. Jadi kalau siapa yang ada buku, dia boleh bacalah ulasan-ulasan yang selanjutnya pada muka surat 124 ya, pada ulasan tentang pembeli, penjual dan sebagainya. Maknanya hadis tadi kalau kita belajar kan, Islam ni dia cantik. Islam ni dia bukan tekankan pada amal kita dengan Allah je. Islam ni menekankan amalan kita dengan orang lain. Ni panggil muamalat. Cantiknya agama Islam ni dia jaga supaya jangan bergaduh, jangan putuskan hubungan. Kadang-kadang kita boleh terputus hubungan, bergaduh kerana hutang. Kerana 5 sen sampai maki-maki pada orang. Jangan. Islam ni dia mengajar kita macam mana bermuamalat, berinteraksi dengan orang lain di luar sana. Ini juga menunjukkan bahawa kita ni jenis orang yang mudah. Tak payah. Bukan jenis orang yang... Jadi tengok Islam ni agama yang rahmat, agama yang menjaga hubungan dengan orang lain. Seronok kita satu nikmat kita menjadi seorang yang Islam, dapat belajar tentang ajaran-ajaran agama. Baik, kita terus pergi kepada amal nombor 57. Amalan nombor 57 ni hidup dalam jemaah. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dah nak habis dah. Okey. Mungkin ada yang tak tidur lagi mengantuk baca Quran tadi kan, mengantuk dengan kuliah ni kadang tertidur. Saya pun tuan-tuan, ya Allah, kadang-kadang tanpa tertidur rasa sedap, dah habis ya kuliah online ni. Saya faham tuan-tuan puan, kepenatan dan sebagainya. Baik, kita terus kepada amalan nombor 57. Amalan 57 ni adalah amalan hidup dalam berjamaah. Hidup dalam bersatu padu. Hidup dalam keadaan tidak hidup seorang diri. Hidup berjamaah ni bagus sebenarnya. Hidup dalam bermasyarakat lah kata orang. Tidak hidup seorang diri. Bawa diri sendiri saja. Itu sebenarnya tak hidup dalam berjamaah. Kenapa? Kita baca ada satu hadis yang dinukilkan muka surat 124 bagi siapa yang ada buku. Sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu semua berada dalam jamaah. Wa iyyakum wal furqata. Dan jauhilah daripada perpecahan. Hidup dalam berjamaah. Jangan kita berpecah. Okey. Kenapa? Kita sebut dulu tentang kenapa perlu hidup dalam berjamaah. Kenapa tidak boleh hidup, kenapa kita tidak boleh berpecah belah. Kita baca dulu hadis ni, lepas tu kita akan ulas sekejap lagi apa benda jamaah. Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ. Syaitan tu dia akan selalu bersama dengan orang yang seorang diri. Dan syaitan ni dia akan jauh daripada seseorang kalau minal ithnaini aba'ad. Dan syaitan tu dia akan lebih jauh kalau dia itu berdua. Maknanya hadis ni, syaitan ni kalau kita duduk seorang diri kan, dia senang nak hasut kita. Dia senang nak pengaruh kita. Ya, kita seorang. Kita boleh buat apa kita suka, betul tak? Tapi kalau kita ada kawan kita ada 2 orang, kan syaitan ni dia payah sikit nak hasut kita. Sebab apa? Sebab kalau kita nak cakap kotor, kawan kita kata, tak eloklah kau cakap tu. Jadi kita ada orang yang tegur. Betul tak? Kalau kita malas kita nak solat, ada kawan kita tolong gerakkan kita ke? Ada kawan kita dia akan ingatkan kita ke? Berbeza. Maknanya kalau kita seorang diri, kita mudah untuk kita mudah dipengaruhi oleh syaitan. Tapi kalau kita 2 orang, mungkin dia jadi kuat. Jadi lebih kuatlah sebab ada seorang bagi nasihat, mungkin ada orang ingatkan kita, kan. Tambah lagi kalau 3 orang. Tambah lagi kalau 4 orang. Tambah lagi kalau kita berada dalam kumpulan jemaah yang ramai. Macam tu. Dia ada kaitan dengan syaitan. Sebab apa? Sebab syaitan ni, dia mudah nak menghasut,
Dia mudah nak mempengaruhi orang kalau berada dalam seorang diri. Kemudian Nabi nak motivasikan supaya kita ini hidup dalam berkumpulan, berkomuniti, dalam berjamaah. Maka Nabi mengatakan, man arada buhbuhatal jannah. Buhbuhah tu maknanya apa? Sesiapa yang ingin tinggal di tengah syurga. Buhbuhah tu maknanya dia berada di tengah-tengah syurga. Kata Nabi, fayalzam al-jamaah. Hendaklah dia mengilzamkan diri dia dengan jamaah. Baik. Apa makna jamaah dekat sini? Memang jamaah tu maksudnya ramai. Dalam komuniti yang ramai, jemaah di sini, kalau kita rujuk muka surat 125, siapa ada buku atas sekali tu, okay, siapa tak ada buku tak apa, saya sebutkan ulasan dia. Hadis yang kita baca ni adalah hadis riwayat Al-Imamu At-Tirmizi. Maka Al-Imamu Tirmizi rahimahullah, beliau mengatakan jamaah tu apa dia kata? Dia kata penafsiran perkataan jamaah di sini kata para ulama merujuk kepada para ulama fiqh, para fuqaha, iaitu juga para ulama dan juga para ulama hadis. Maknanya jamaah yang ada di dalam hadis ini bukanlah hanya semata-mata jemaah yang biasa saja, tetapi khususnya lagi kalau jemaah itu adalah jemaah para ulama. Jemaah para ulama hadis. Maksud dia, kalau kita berada, contohnya kita dapat berkawan dengan para alim ulama, kita dekat dengan para ulama, kita dekat dengan orang-orang yang alim, orang yang ada ilmu ni, kita lagi baik. Sebab apa? Sebab apabila alim ulama ni yang ikhlas, yang baik, mereka akan ingatkan kita, dia boleh tegur kita. Kalau kita salah, dia boleh tegur kita. Kalau kita tak tahu, dia boleh ajar kita. Jadi itulah yang dimasukkan dalam hadis ini. Khususnya tentang jamaah itu, khususnya tentang kumpulan-kumpulan yang baik-baik. Tapi kalau kita duduk dalam jamaah yang ramai, tapi jamaah itu merapu je semua tu pun, yang itu tidak dimasukkan dalam hadis ni. Syaitan lagi suka. Sebab apa? Jamaah yang duduk tu, memang jamaah yang macam syaitan juga perangainya. Kat situ dia tak termasuk dalam hadis ni. Nampak ya? Kalau kita dapat kenal dengan kawan-kawan yang memang baik, yang soleh, dapat pula dalam grup tu, dalam kumpulan tu ada alim ulama, maka duduklah, iltizamlah dengan mereka, bersamalah dengan mereka. Kalau kita ada ustazah, kawan dengan ustazah yang baik-baik, kawan dengan alim ulama, siapa-siapa pun orang yang baik berjamaah, janganlah kita mengasingkan diri kita daripada kumpulan-kumpulan ini. Kenapa? Kerana dia bawa banyak manfaat kepada hidup kita. Baik, kita teruskan kepada amal yang satu lagi. Ada sikit masa lagi. Okey, amal nombor 58. Tak biasanya sampai 60 ya. Tapi kita tengok pada waktu. Kita buat sejam je. Jangan lama-lama. Ramadan ni kan. Tadi kita boleh pukul 10.30. Pada lewat 10.30 saya akan berhenti. Jangan risau. Okey, 58. Amalan nombor 58 ni adalah amalan, dia ada 3 dekat sini. Amalan dia ada 3. 3 tu siapa? Yang pertama, orang yang dia seorang pemerintah yang adil. Pemerintah yang adil dan seorang yang lelaki yang dia seorang yang penyayang dia. Kita akan ulas sekejap lagi. Dan yang ketiga adalah seorang lelaki yang dia menjaga kehormatan dirinya. Apa makna hadis ni? Apa makna amalan nombor 58 ni? Kita baca hadis dia. Dalam buku ni ada satu hadis yang berkaitan dengan ketiga-tiga amalan ni. Kenapa dia sebut? Sebenarnya kita boleh pecahkan tu sebab dia ada 3 amal. Kenapa disebut sekali? Sebab hadis yang dirujuk menyebut dalam sekali disebut tiga sekaligus. Okay, kita tengok dalam hadis dia. Okey, muka surat 125 ya, bagi siapa ada buku kita tengok. Sabda Nabi SAW, ahlul jannati thalathatun. Kata Nabi SAW, ahli syurga itu ada 3. Maka Nabi kata penghuni syurga itu ada 3 jenis manusia. Yang pertama siapa? Dhu sultanin. Orang sultan ni maksudnya penguasa. Orang yang ada kekuasaan, yang dia ini muqsitun, yang dia adil.
mutasaddiqun muwaffaqun, yang selalu dia membantu orang lain melalui sedekah dia, wa muwaffaqun, dan orang yang mendapatkan taufik. Okey, mendapatkan taufik ni maksud dia orang yang pemerintah ni Allah Ta'ala beri dia panduan. Allah Ta'ala bantu dia dalam dia mentadbir urusan umat. Dia ada kuasa, tapi dia melaksanakan kuasa dia tu mendapat bimbingan dari Allah. Dalam masa dia menguruskan urusan umat, kan, urusan rakyat dia, Allah Ta'ala bantu dia dengan Allah Ta'ala memberikan dia taufik. Maknanya apabila dia dapat taufik, dia dapat bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, itu yang dia menjadi adil. Dia ada perasaan kesian dekat orang di bawah dia. Kan, iyalah pemerintah-pemerintah kadang gaji besar, pendapatan banyak, dengan rakyat yang susah kadang-kadang, maka mereka ini gunakan kesempatan kekuasaan dia ini untuk dia bersedekah, untuk dia bantu orang-orang di bawah dia. Kemudian pula memang dia adil. Nombor satu ini layak menjadi ahli syurga. Yang kedua, kata Nabi SAW adalah warajulun, dan lelaki rahimun, dia penyayang, raqiqul qalbi, dan dia mempunyai hati yang lembut. Kepada siapa? Likulli dzil qurba wa muslimin, kepada setiap ahli kaum kerabat dia dan sesama orang Islam. Yang kedua ni adalah orang yang dia ada sifat penyayang, dia ada sifat kasih kepada ahli keluarga dia, kaum kerabat dia, dan juga kepada orang yang di luar daripada kaum kerabat dia. Orang yang dia pengasih, penyayang. Ini pun satu sifat yang disukai oleh manusia yang lain. Ini pun boleh dapat boleh mendapat syurga. Sebab Nabi kata ahli syurga itu ada 3. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah wa'afifun muta'affifun dzu'iyalin. Yang ketiga ni adalah seseorang yang sentiasa memelihara kehormatan dirinya. Kehormatan dirinya maksud dia orang yang menjaga maruah. Menjaga maruah di sini bukanlah sekadar dia menjaga maruah diri dia daripada dia tidak melakukan perbuatan yang buruk. Kehormatan diri di sini dia merujuk kepada orang yang tidak meminta-minta. Sedangkan dia ada tanggungan. Sebab itu contoh kerajaan memberikan peluang. Okey, siapa nak dapat bantuan daripada kerajaan? Contoh. Ada orang ni dia susah. Sepatutnya dia layak duduk di bawah kumpulan yang dapat bantuan daripada kerajaan. Tetapi dia baca hadis ni, dia tak yalah sampai aku nak minta pula, nak minta. Dia seorang yang dia cuba dulu. Dia usaha. Dia macam dia seorang yang dia nak berdikari. Dia usaha dulu. Dia kata, dia ada kudrat lagi, dia ada kemampuan lagi. Jadi dia tak nak termasuk dalam kumpulan orang yang selalu minta bantuan. Tapi sedangkan dia mampu. Dia mampu maksudnya dia mampu lagi nak berdikari. Jadi bukanlah kita menyatakan tak bagus minta bantuan tu, ada rezeki orang nak bagi, ambil je lah. Yang ambil tu kalau memang dia layak tak apa. Tapi ada orang menipu. Ada. Nipu tau. Dia tak bagi tahu pendapatan dia berapa, isi keluarga pendapatan dia berapa. Kadang-kadang ada orang buat macam tu. Jangan ya. Harta kerajaan tau. Bahaya tu. Jangan kita ambil. Kita minta ambil pada yang kita tak layak. Jangan. Ramai kadang orang menipu. Dia tipu lembaga hasil dia. Dia tipu pendapatan dia. Jangan tuan-tuan. Kita nak masuk syurga Allah. Biarlah kita susah sikit membanting tulang kita, berpanas kita. Betul tak? Ke hulu ke hilir kita. Ada orang, kalau kita tengok ada orang ke hulu ke hilir dia bekerja siang malam demi nak beri, kata orang demi sesuap nasi untuk ahli keluarga dia kan. Orang yang ini sebenarnya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Dia jaga kehormatan diri dia. Dia jaga air muka dia daripada dia meminta-minta.
Jadi ambillah pengajaran bagi hadis yang ke bagi amalan yang ke-59 ini. Jadi moga-moga kita termasuk salah seorang daripada 3 amal ini. Baik, kita pergi kepada amalan nombor 59. Amalan nombor 9 boleh? Mudah saja. Okey, amalan nombor 59 ni adalah amalan manusia yang dia kasih kepada orang lain sebagaimana dia kasih kepada diri sendiri. Ayat ni saya ubah sikit. Kalau dalam buku, amalan nombor 59 tu, terjemahannya dalam buku dia terjemah macam ni. Dia kata, memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Saya ubah dia kepada ayat, kita kasih pada orang seperti mana kita mengasihi diri sendiri. Maknanya apa? Maknanya macam ni. Ada manusia ni kan, dia jenis manusia yang sensitif tau. Sensitif contoh macam ni. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan. Tanya diri kita. Kita kalau tengok orang tak makan, orang yang memang tak ada makanan nak makan, apa perasaan kita? Kita kata, kesiannya dia tak ada makan. Kan? Betul tak? Okey, kita dah dapat dah untuk 59 ni. Okey, maka kita pun rasa kesian dia tak ada makan. Jadi, kesian kita tadi tu, dia tak ada makan, dia tak dapat nak makan, betul tak? Jadi maksudnya kita kena duduk tempat dia sebenarnya. Maksudnya kita duduk tempat dia, kesian dia tak makan. Macam manalah aku kalau aku tak makan. Faham tak? Dia kasih kepada orang lain seperti mana dia kasih pada diri sendiri. Maksudnya dia tak nak dia tak makan, macam itulah dia tak nak orang lain tak makan. Lepas tu bulan Ramadan ni mengajar kita tentang nilai itu. Lepas tu salah satu sebab hikmah kenapa Allah bagi kita berlapar. Supaya Allah Ta'ala suruh kita rasa lapar tu macam mana. Rasa dahaga tu macam mana. Kita mungkin makan sedap. Tahukah kita orang di luar sana yang langsung tak ada makanan? Tu negara-negara Afrika tu. Negara-negara yang panas tu, yang kebuluran tu. Kan? Jadi kita tak nak orang lain lapar, maka kita cari jalan supaya orang tu dapat makan. Macam mana kita tak nak kita lapar, kita tak nak orang lain lapar. Inilah amalan nombor 59. Jelas tak maksudnya? Begitu juga, kita tak nak orang lain susah, kita tak nak diri kita susah. Maka kita tolong orang lain supaya orang tu dia tidak susah. Sebab apa? Sebab kita tak nak kita susah, macam tu juga kita tak nak tengok orang tu susah. Ini sebenarnya termasuk amalan nombor 59. Ada 2 hadis sebenarnya dari Nabi SAW. Hadis yang pertama, muka surat 126 dalam hadis Nabi dalam buku, Nabi SAW bersabda, kita terus pada terjemahan. Sesiapa yang ingin dijauhkan oleh Allah daripada dimasukkan ke dalam api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam syurga, maka hendaklah dia ketika dia mati. Maksudnya ketika dia mati itu, dia berada dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan dia meyakini hari kiamat. Ini syarat dia pertama. Waktu dia mati itu, dia ada tauhid kepada Allah, dia meyakini tentang adanya hari akhirat, dan hendaklah dia juga memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh orang lain. Faham tak maksudnya apa? Kita ni, maksudnya hadis ni mengajar kita jangan penting diri sendiri. Jangan jadi orang yang tak ambil kisah tentang orang lain. Jangan. Orang ini sebenarnya dia merujuk kepada orang yang ada sifat empati dan sifat simpati. Dia dapat. Dia dapat ni. Maksudnya kalau kita meninggal nanti nak bertemu dengan Allah, kita ada tauhid, kita tahu. Nanti kita akan bertemu dengan Allah di hari akhirat, kan? Dalam masa yang sama, dia jenis manusia yang kesian ke orang, kan? Maka Allah Ta'ala beri dia masuk syurga, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada api neraka, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Untuk lebih faham hadis ni, tengok hadis yang kedua. Hadis kedua, muka surat 127 bagi sahabat dia buku, sabda Nabi SAW, tidaklah salah seorang di antara kamu itu dia beriman. Maknanya Nabi kata tidaklah dia benar-benar beriman sehinggalah dia mencintai pada saudaranya
apa yang dicintai pada dirinya. Sebab tu kalau kita tengok dalam TV, kita lihat dalam YouTube, kita tengok dalam media sosial, tengok ada orang kesiannya dia lapar. Kalau kita tak sentuh diri kita, kalau hati kita ni tak ada timbul kesian, kita tidak ada iman sebenarnya. Kalau kita tak sensitif dengan masalah-masalah orang di luar sekeliling kita, sebenarnya iman kita belum sempurna. Jangan ya, bahaya tau. Kalau kita tengok orang susah, kita kata kesian. Kita sudah ada iman dekat situ. Tapi kalau hati kita jenis yang tidak sensitif, yang tak ada sifat simpati, tidak ada sifat empati ni, iman kita itu sebenarnya belum lagi sempurna. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi moga-moga hadis kedua ini memberikan kita pencerahan lagi tentang makna amalan nombor 59. Okey, dah selesai. 59. Okey, dah 11.30 dah. Cukuplah sampai 59 ya. Tapi tinggal satu lagi, tak apalah. Kita tu nak sambung satu lagi bagi habis. 11.30. Okey, boleh. Kita sambung minggu depan lah. Amalan nombor 60 ni. Minggu depan, sekali lagi, kita akan tamat buku 62 amalan. Kita tengok sekejap minggu depan tu ada berapa Ramadan. Minggu depan, kalau hari Sabtu, kita akan masuk kepada 19 Ramadan. Bolehlah minggu depan ya. Minggu depan kita belajar. Kita sambung amalan nombor 60. Cukuplah 1 jam. Ambil waktu siapa yang belum lagi berehat, rehat sekejap. Lagi pun dah masuk tengah hari, kita boleh ambil sunnah qilulah. Tambah lagi malam rehat sekejap. Mungkin petang ni ada kelas. Petang saya ada kelas juga. Pukul 2.30 untuk kelas belajar nama-nama surah. Kita nak belajar tentang Quran. Kalau siapa ikut kelas petang di 2.30, kita akan belajar tentang nama surah Taha. Apa makna Taha? Kan baca surah Taha juga perkataan Taha. Nak tahu kenapa namanya Taha? Petang ni insya-Allah kita akan bersama-sama. Lepas tu kita nak ulas tentang kenapa surah itu namanya surah Al-Anbiya, kenapa surah itu nama surah Al-Hajj, surah haji. Kenapa? Lepas tu kita belajar tentang nama, kenapa surah itu namanya surah Al-Mu'minun. InsyaAllah pada jam 2.30. Jadi siapa yang nak ikuti, tuan-tuan dan perempuan boleh dapati, boleh rujuk link Zoom telah saya kongsikan di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia. Ataupun siapa yang tak masuk dalam Telegram, ada beberapa grup WhatsApp, saya dah edarkan link untuk sesi petang ini. Jadi ambil waktu berehat untuk sambung sesi petang bagi sesiapa yang ingin mengikutinya. Jadi amalan nombor 60 ni kita sambung nantilah insya-Allah minggu depan ya. Minggu depan pada saya sebut siap-siap tarikh dia. Okey, supaya minggu depan kita rancang. Okey, pada 19 Ramadan. Okey, 1 hari bulan 5. 1 Mei, 19 Ramadan, kita sambung dengan amalan nombor 60 dan amalan yang berikutnya. Kemungkinan minggu depan tu kita akan tamat buku 62 amalan. Kita tengok kepada ulasan dia. Macam mana? Kalau tak tamat, minggu depan tu ada. Tapi pastinya dalam perancangan, kita mohon rahmat dari Allah, Ramadan ni buku 62 amal akan selesai. InsyaAllah. Mohon Allah Ta'ala beri kita inayah. Allah Ta'ala beri kita hidayah tu taufik. Okey, saya mungkin tak buka soalan ni. Kalau ada, kita tengok ada soalan tak? Okey. Okey, ada soalan ni. Saya cuba jawab sekejap ya. Okey, ada yang bertanya. Saya pernah menjadi ahli jamaahnya ada ramai ustaz dan ustazahnya secara formal, tapi saya agak sedikit kurang puas hati ... Saya telah bertanya secara lebih mendalam kepada seorang ustaz dalam kuliah. Ustaz itu merujuk jemaah itu adalah jemaah masjid. Saya jadi tenang dan menerima dengan lebih baik. Minta ustaz ulat. Dia kepada yang bertanya, kalau kita baca pada muka surat 125, kalau ada buku ya, kalau ada buku 62 amalan, hadis yang kita sebut jamaah tadi, Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi yang meriwayatkan hadis itu, beliau mengatakan adalah, dia kata jamaah dekat situ adalah para fuqaha, para ahli fiqih
para ulama dan para ulama hadis. Wallahu ta'ala alam. Jamaah dia kat situ. Dia maksudnya jamaah kalau kita rujuk. Kenapa? Kerana alim ulama ni mereka ini tahu yang benar. Mereka akan sentiasa watawasal bil haqq watawasau bis sabr. Dekat situ. Tapi kalau kita berada dalam jamaah yang baik-baik macam jemaah masjid, kan? Jemaah masjid, moga-moga kita termasuk dalam kumpulan yang syaitan tak boleh dekat dengan kita. Sebab kalau kita kau dengar orang masjid, maka orang masjid boleh ingatkan kita, mana ni haji, lama tak datang masjid. Kalau dia bawa kepada kebaikan kepada kita, maka tak apa. Kita berada dalam jamaah masjid. Tetapi dalam hadis itu, pentafsiran jamaah sini, dia lebih khusus kepada yang ditafsirkan oleh Al-Imamu At-Tirmidzi. Okey, ada bertanya lagi soalan, kalau berhutang dengan orang yang sudah tiada, bagaimana nak bayar? Bolehkah kita sedekah dengan jumlah dipinjam itu atas nama orang itu? Jawapannya boleh. Boleh. Kita bayar niat di atas nama orang yang kita pinjam itu. Kita niat pada Allah. Kita pun dapat pahala, orang tu pun dapat, orang itu dapatlah dia punya sebab dia dapatlah pahala daripada kita niat atas dia tadi. Okey, dapat. Cara pertama, kita kena cari waris dia dulu. Ada tak waris-waris yang kita berhutang tu? Kalau kita tak jumpa, maka kita boleh sedekah secara umum atas niat nama orang yang kita berhutang itu. Kita cari dah tak jumpa dah. Nombor dah tak, telefon tak jumpa. Cari dalam media sosial pun dah tak ada dah. Maka kita niatkan duit yang kita ada tu untuk bayar hutang atas nama si fulan di simpulan. Sebab apa? Sebab kalau kita berhutang, nanti di akhirat kita akan bayar dengan pahala. Jadi, waktu kita hidup, kita buatkan pahala untuk orang yang kita berhutang itu dengan kita bayarkan hutang tersebut. Baik, jika merasa ada hutang pada seseorang tetapi tak ingat pada siapa dan berapa, bagaimana nak selesaikan rasa was-was itu? Macam sama juga macam soalan tadi. Kita sedekahkan. Contoh kita tak ingat berapa aku hutang. Rasa macam nak dekat RM100. Contohlah, kan kita was-was, maka kita ambil lah contoh kita kata rasa macam RM10. Okey. Untuk kita bayar lebih tak apa. Jangan kita kurang. Jadi kita boleh ambil RM100, kita sedekahkan atas nama untuk bayar hutang. Kita ambil RM100, kita sedekahkan di masjid dengan niat, ya Allah, RM100 ini untuk aku membayar hutang sesiapa saja yang aku pernah berhutang. Kalau kita bayar contohnya hutang tu RM80. Okey, dah terbayar hutang RM20 tadi, dia akan masuk sedekah yang sunat. Kita tak rugi apa-apa pun sebenarnya. Walaupun kita niat wajib bayar hutang, tapi ada lebih, Allah Ta'ala akan kira dia sebagai sedekah sunat. Baik. Kita sambung lagi insya-Allah pada kelak akan datang ya. Selamat meneruskan ibadat qiyam, sempat lagi untuk qilulah. Okey, kemudian kita sambung pada minggu depan ya insya-Allah pada amalan nombor 60. Kita akan sambung dan saya akan bagi nota tambahan. Minggu depan saya bagi nota penuh daripada amal nombor 1 sampai amal nombor 60 lebih, insya-Allah. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.